أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama dan selamanya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini Allah Taala izinkan lagi untuk kita sambung kuliah pengajian kitab kita, itulah kitab Muniyatul Musalli. Setelah kita cuti 2 bulan lebih kurang rasanya. 2 bulan cuti, lagi pula kuliah saya pula sebulan sekali. Sekali tak ada, kalau sebulan tu tak ada lah. Bila 2 bulan pula, mana kata 2 kali tak ada. InsyaAllah. Tapi pada hari ini semata-mata dengan limpah kurnia Allah Ta'ala izinkan lagi untuk kita bersama, untuk kita sambung balik kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Muniyatul Musalli, pada bicara berkenaan dengan sembahyang Jumaat. Lalu ni kita nak masuk pada topik perbahasan tentang sembahyang Jumaat. Maka sepatutnya lah seyogianya bagi kita ni dalam bab Jumaat ni kita ambil perhati elok. Pertama-tama waktu PKP kan baru ni, dia jadi Jumaat orang duk bahas 40 orang ke 12 orang ke. Maka semua tu dibahaskan oleh ulama-ulama fiqh dalam kitab-kitab dia. Maka kalaulah kita mengaji dan kita reti, maka benda tu sebenarnya tak jadi isu besar pun. Tapi disebabkan oleh ceteknya ilmu kita, kita pun tak banyak pengetahuan tentang apa yang dibahaskan oleh ulama berkenaan dengan sembahyang Jumaat ni. Lalu kita kata, oh buat sembahyang Jumaat banyak ni tak sah, buat banyak ni tak sah, oh sembahyang pakai face mask tak boleh, jarak tak boleh dan sebagainya. Tu semua tu disebabkan apa? Disebabkan kurangnya pengetahuan kita. Lagi pula hak selalu ada bising-bising dalam Facebook tu selalu orang yang bagi ting kosong banyak. Hak ulama-ulama, hak untuk guru ni depa mana main Facebook sangat. Hak orang-orang macam kita lah, macam saya sekali lah. Kita orang-orang macam kita ni banyak duk main Facebook. Yang tu yang nak rajin duk petikai. Orang buat macam ni tak kena, fatwa buat ni kata tak boleh, sepatutnya kena buat macam ni. Bahkan kadang kita ni pula lebih pada mufti lagi kan. Kita tengok lah ni jadi macam tu banyak kan. Maka kita tengok kitab Muniyatul Musalli, kalau kitab Jawi ni muka surat 21, tak silap saya pada perbahasan 5 baris pada bawah dan setengah daripada tu. Betul tu. Ke depan sikit. Muka surat daripada berapa mana you? Muka surat 22. Muka surat daripada kat mana you? Baris ke-7. Tu okey baik. Okey, kita ambil sikit pada atas dah, pada masalah asal dia. Qala musannif, dia kata ambil sikit pada pangkai dia. Dan telah maklumlah sembahyang Jumaat itu tiada dapat Jumaat melainkan dapat Jumaat tu ia yang makmum tu dapat rakaat serta imam. Ni maklum. Bila mana seseorang tu sembahyang Jumaat tak dapat tidak daripada dia kena dapat sekurang-kurang 1 rakaat dengan imam, baru dia dikira orang yang dapat Jumaat. Dan lagi pula kita ada cerita dah dulu. Dan pada masalah sembahyang Jumaat ni, yang disyaratkan berjemaah tu pada rakaat yang pertama sahaja. Kalau rakaat kedua kita nak mufaraqah, maka boleh lah kan.
Sebab syarat berjamaah pada sembahyang Jumaat dan pada sembahyang lain pun pada rakaat yang pertama sahaja. Kita buat misal, kita katalah seorang ni mungkin dia lapar sangat ke, ataupun dia nak terberok ke sebagainya. Kita kata dia sembahyang dengan imam pada hari Jumaat tu, dia akan takbir dengan imam semua. Lalu selepas dia bangkit pada rakaat pertama, makna kata imam sujud pada rakaat kedua, naik pada qiyam rakaat yang kedua tu, lalu dia niat mufaraqah, makna kata dia keluar daripada imam, dia sembahyang seorang-seorang dia dan dia habiskan cepat-cepat. Walaupun imam tak bagi salam lagi, maka itu dah dikira orang yang dapat Jumaat. Sebab apa? Sebab syarat berjamaah pada sembahyang Jumaat ni pada rakaat yang pertama sahaja. Bagi faham masalah tu dulu. Nanti kat belakang dia akan cerita lagi pada masalah lain pula. Makna kata yang disyaratkan berjamaah tu pada rakaat yang pertama sahaja. Kalau rakaat kedua tu dia tu nak memfaraqahkan, mana kata dia nak keluar daripada imam, dia nak buat aturan sembahyang dia sendiri, maka boleh, asalkan dia dapat pada rakaat pertama tu dulu. Bandingan dia macam mana? Dia kata seperti dapat orang yang masbuk, yakni oleh orang yang masbuk akan imam dapat tu di dalam rukuknya serta tumaninah ia serta imam pada rakaat yang keduanya. Maka jawab dia didapatnya Jumaat. Maka orang tu, contohlah orang tu masbuk. Masbuk ni orang yang tak dapat qadar baca Fatihah kan. Bila mana orang tu masbuk, maka Fatihah dia tu ditanggung oleh imam. Berbeza dengan muwafiq. Nanti kat belakang nanti lagi tak muatul musalli nanti dia akan bahas panjang lebar berkenaan dengan masbuk dengan muwafiq. Cuma hak ni kita lalu sahaja. Bila mana seseorang tu masbuk, yakni dia tak dapat nak habiskan qadar bacaan Fatihah, lalu waktu tu Fatihah dia ditanggung oleh imam, maka kalaulah makmum tu masbuk, dia dapat dengan imam di dalam rukuk, lagi pula dapat tumaninah, maka dia dikira orang yang dapat Jumaat pada rakaat yang kedua. Kalau rakaat pertama lagilah dapat Jumaat. Contohlah kita katalah imam duk sembahyang rakaat yang kedua, dia ni baru main, mungkin tadi dia ada kerja apa sebagainya, balik lambat dan sebagainya, dia pun balik-balik kalau mau, dia main-main, tengok imam duk rukuk pada rakaat yang kedua, dia main-main terus, dia pun angkat takbir Allahu Akbar, lalu dia rukuk terus, dan dia dapat tumaninah berserta dengan imam ketika imam rukuk tu, maka dia dikira orang yang dapat Jumaat. Sebab apa? Sebab orang yang masbuk ni Fatihah dia tu ditanggung oleh imam. Bagi faham yang tu dulu. Bila mana dia dapat rukuk berserta dengan imam, maka dia dikira orang yang dapat Jumaat. Maka lagu mana dia kena buat? Maka ia tambah serakaat lagi, dinyaringkan bacaannya. Maka ia, ini makmum tu, makmum yang masbuk tu, selepas daripada dapat satu rakaat dengan imam tadi tu, maka selepas daripada imam bagi salam, dia tambah serakaat lagi dia kata dinyaringkan bacaannya, yang ni sunat saja. Lagi tak anah dia sebut kalau orang tu bangkit pada rakaat yang kedua, dia sunat dan nyaringkan bacaan dia. Sebab sembahyang Jumaat ni sembahyang jahar, berbeza dengan sembahyang lohor. Adapun sembahyang Jumaat ni sembahyang yang dijaharkan, makna kata kita nyaringkan suara kita. Maka bolehlah kalau kita nak buat kan, selepas daripada imam bagi salam, kita bangkit pada rakaat yang kedua, mana kita nak sempurnakan Jumaat kita, disebabkan kita main lambat, lalu kita bangun tu kita nak baca kuat pun boleh lah, sunat kita baca kuat. Tapi sekali orang tengok boleh kita bangkit Allahu Akbar, tu baca kuat pula Bismillahirrahmanirrahim, orang pakat tengok habis kita. Dia jadi gitu pula. Tapi hak ni yang sunat dia. Mana kalau kita buat dapatlah pahala sunat. Kalau kita nak tinggal pun tak apa kan. Takut kadang setengah orang dia tengok, apa dia ni semayang pi nyaring suara dia ni. Kita mengaji, kita kata aku mengaji musolli sebut sunat nyaringkan suara. Kita balas balik ke dia macam tu.
Yang tu pada masalah orang yang dapat serakaat berserta dengan imam. Dan jika dapat kemudian daripada rukuknya, ni rukuk imam tu, daripada rakaat yang kedua, seperti ia ni makmum tu dapat akan imamnya pada i'tidal atau pada sujud pada rakaat yang kedua atau pada tahiyat, maka luputlah Jumaat dia. Dan berbeza pula pada masalah orang yang pada rakaat kedua imam, dia tak dapat berserta dengan imam dalam rukuk berserta dengan tumaninah. Seperti kita katalah dia main lambat, imam pada rakaat kedua, imam habis baca semua, imam pun Allahu Akbar, dia main duduk kaluk lari-lari main, imam pun naik Sami Allahu liman hamidah, dia pun baru main takbir. Maka orang tu orang yang tak dapat Jumaat. Yang ni nak cerita orang yang tak dapat Jumaat. Berbeza dengan tadi, orang yang dapat Jumaat, dia kena tambah satu rakaat. Bagi faham masalah asal itu dulu, nanti baru kita fikir depan sikit. Maka tak kala tu luputlah Jumaat dia, lalu dia nak buat macam mana? Maka dia kata, maka wajib ia tamamkan sembahyang zuhur 4 rakaat. Maka makmum tu tak kala dia tak dapat berserta dengan imam pada rakaat yang kedua tadi tu. Mungkin dia main selepas daripada imam i'tidal ataupun ketika imam sujud. Tapi yang banyak jadi ketika imam tahiyat, dia pun baru main, dia sembahyang dengan imam duduk tahiyat, dia pun baru main, dia pun angkat Allahu Akbar, dia pun terus duduk bersama dengan imam. Maka waktu tu apa yang dia kena buat pada ketika tu, Jumaat dia dah luput dah. Lalu dia kata, maka wajib ia tamamkan sembahyang zuhur 4 rakaat. Pada ketika tu dia kena sembahyang niat Jumaat tapi 4 rakaat. Mana kata kita lagu mana? Ketika dia nak angkat takbir tu, dia nak niat apa? Niat sembahyang Jumaat. Lalu dia kena buat berapa rakaat? 4 rakaat. Sebab dia tak dapat rakaat yang kedua berserta dengan imam tadi tu. Dia ada hadis daripada Ibnu Mas'ud, dia kata, man adraka minal jumu'ati rak'atan falyudhif ilaiha ukhra wa man fatathu rak'atani falyusalli arba'an. Ibnu Mas'ud kata apa? Sesiapa yang mendapatkan satu rakaat daripada Jumaatnya, maka hendaklah ditambahkan satu rakaat lagi. Sebaliknya, mereka yang luputkannya 2 rakaat solat Jumaat, maka bersolatkanlah 4 rakaat. Solat rakaat 4 rakaat tu yakni solat seperti solat zuhur. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Tu dia punya dalil dia. Dalil yang mengatakan bahawa bila mana orang tu tak dapat berserta dengan imam 1 rakaat pun, maka ketika mana dia masuk selepas daripada imam pada rakaat yang kedua, sama ada pada i'tidal ataupun pada tahiyat imam, maka dia kena tambahkan jadi 4 rakaat dengan niat Jumaat. Lagi pula ketika tu dengan perlahankan bacaannya. Tadi sunat kita nyaringkan bacaan kita. Sebab apa? Sebab ketika tu kita dapat Jumaat. Adapun ketika mana kita tak dapat Jumaat, luput Jumaat pada kita tu, kita semayang niat Jumaat, tapi kita semayang aturan 4 rakaat, iaitu seperti yang zuhur. Maka ketika tu dia kata dengan perlahankan bacaannya. Ini berserta perlahankan bacaan dia. Waktu tu kita perlahankan bacaan kita. Berbeza dengan Jumaat yang kita dapat tadi, kita sunat nyaringkan dia. Bersalahannya sembahyang jemaahnya selama belum lagi memberi salam imamnya. Ini bersalahan tu, kalau siapa nak dobik sikit, yakni pada masalah luput Jumaat. Bersalahannya yakni pada masalah luput Jumaat, sembahyang jemaahnya, yakni sembahyang fardu yang berjemaah selama belum lagi memberi salam imamnya. Berbeza dengan sembahyang yang selain daripada sembahyang fardu Jumaat. Maka selama mana imam tak bagi salam, selama itulah kita dikira orang yang dapat sembahyang tu. Seperti kita kata sembahyang zuhur.
Kita ambil misal sembahyang maghrib lah. Maka selagi mana imam tak habis bagi salam, kita sempat masuk dengan imam, kita dikira orang yang dapat berjemaah dengan imam sembahyang maghrib. Berbeza dengan masalah Jumaat tadi. Kalau kita dapat dengan imam, dan ini sebelum imam bagi salam, dan pada rakaat kedua selepas pada i'tidal, ataupun sujud, ataupun dalam tahiyat, maka waktu tu kita dikira orang yang luput Jumaat tapi kena sembahyang 4 rakaat. Dan lagi pula dia kata apa lagi? Dan demikian lagi dapat Jumaat. Dan demikian lagi tu yakni dihukum dapat Jumaat. Dapat Jumaat orang yang masbuk kepada orang yang mendapat serakaat imam Jumaat didapatnya pada rakaat yang keduanya. Ni juga antara satu masalah yang jangan kita dengar tapi boleh kita buat. Dan memang aturan dia tu dalam kitab fiqh disebut macam tu. Kita baca qabih tu baru kita hurai. Dan demikian lagi yakni dihukumkan dapat Jumaat oleh orang yang masbuk kepada orang yang mendapat serakaat imam Jumaat didapatnya pada rakaat yang keduanya, atau pada rukuknya serta didapat tumaninahnya ia orang yang masbuk tu di dalam rukuk orang yang masbuk tu serta imam. Jawabnya, maka dapat Jumaat pula baginya, bagi orang yang masbuk tadi tu. Masalah dia macam mana kita kata? Kita buatlah tadi seorang ni dia main lambat. Kita kata kita lah, kita main lambat kan. Kita main lambat, imam rakaat yang kedua. Lalu kita dapat dengan imam tu pada rakaat yang kedua tadi. Seperti kita kata imam rukuk pada rakaat kedua, kita ni masbuk, kita sempat rukuk berserta dengan imam, berserta dengan tumaninah, maka kita dikira orang yang dapat Jumaat. Lalu kita kena buat apa? Kita kena tambah serakaat lagi. Okey, ketika mana imam yang tadi kita ikut tu bagi salam, kita pun naik tambah serakaat lagi. Lalu ada orang lemai pula, dia berimamkan dengan kita. Dia tu pun dapat juga Jumaat juga. Sampailah bila-bila pun, sampailah habis waktu pun, kalau orang tu demai lagi dapat rakaat dengan imam masbuk ni, maka dia dikira orang yang dapat Jumaat. Faham tak tu? Boleh noh? Kok-kok lah nanti kok jadi kat kita. Dia kadang-kadang kita akan boleh apa agak kan. Kita tertidur ke apa ke, sedap-sedap tengok-tengok tu imam bagi salam dah. Kita pun nak pergi Jumaat ke dak orang, kita pun pilah. Harap-harap kok ada orang yang masbuk tadi. Kita pun pergi tengok, ada orang sembahyang lagi, mangkit lagi rakaat yang kedua. Tapi kita kena pastikan dia dapat serakaat dengan imam tadi. Lalu bila mana kita pergi tadi, kita tengok-tengok ada orang mangkit sembahyang lagi. Kita pun pergi sembahyang Jumaat dengan dia, niat Jumaat. Serta kita ikut dia, mana kata dia imam kita. Maka waktu tu kita dikira orang yang dapat Jumaat. Selepas daripada imam yang kita ikut tadi bagi salam, kita bangun balik, kita tambah serakaat sahaja. Tapi kalau pada imam tadi tu, contohlah kita pergi, kita dapat dia duduk tahiyat, sama juga macam masalah tadi juga. Maka yang tu tak terhenti dengan seorang saja. Contohlah selepas daripada kita tu, ada orang pula main belakang kita. Kita mangkit serakaat lagi, ada orang main belakang kita, dia ikut pula kita. Orang tu pun ada orang ikut dia pula, dengan syarat dapat serakaat dengan imam tadi. Maka orang tu dikira orang yang dapat Jumaat, lalu dia kena tambah serakaat sahaja. Sampai bila tu? Sampai habis waktu Jumaat. Waktu Jumaat sampai bila? Waktu sebelum masuk lohok. Sampai masuk lohok lah kan kita kata. Berpanjangan waktu lohok tu. Dan lagi pula dia kata apa? Dan telah maklumlah syarat sah Jumaat itu berjamaah. Ni dia nak cerita sikit berkenaan dengan syarat sah Jumaat. Dia cerita sikit saja, adapun dalam kitab-kitab fiqh dia bahas banyak lagi. Dia kata dan telah maklumlah ini, dan bermula telah maklumlah syarat sah Jumaat itu berjamaah, yakni syarat
sah sembahyang Jumaat tu mestilah kita kena buat secara berjamaah. Kalau kita nak buat sendiri kat rumah boleh tak? Tak boleh, tak sah, bahkan haram pula perbuatan itu kalau dia tahu. Contohlah kita kata, hari ni aku rasa macam malas nak pergi masjid. Dia pun buka live Masjid Kuala Lumpur. Masjid Kuala Lumpur kan ada buat live tu kan. Ataupun lagilah dia buat apa, dia duk rakam dah Masjidil Haram punya buat sembahyang Jumaat, dia rakam, dia nak sembahyang, masuk waktu lohok dia pun buka rakaman tu, dia pun ikut. Maka itu lagilah tak sah. Yang live tadi pun tak boleh juga, tak sah juga. Maka tak boleh. Sebab syarat dia mestilah berjemaah, yang ni dia hadir dalam jemaah tu. Dan lagi pula berjemaah tu syarat dia pada rakaat yang pertama sahaja. Kita buat masalah sikit dalam kitab fiqh, dia sebut contohlah, kita katalah macam jadi PKP lah, kita kata itu orang semayang cukup-cukup 40 orang sahaja. Mana kata orang ni cukuplah dia punya rukun-rukun dia punya baca Fatihah sebagainya. Yang tu nanti kita akan bahas juga. Dalam 40 orang tu, sebab itulah kita kena ihtiyat. Ihtiyat ni bagi kalau boleh lebih, bagi lebih lagi. Sebab itulah ada juga tutup guru yang kata masjid ni kalau contohlah dia pahatkan 40, bukanlah kita lawan pemerintah. Ada tutup guru yang kata sepatutnya ruang masjid tu besar lagi. Mana kita bagilah lebih pun tak apa, sebab nak jaga pada qaul yang mengatakan bilangan Jumaat tu 40 orang. Dan lagi pula kita khawatir pula dalam 40 orang tu bukan semua reti baca Fatihah dengan tepat. Bukan kita nak tahu kan semua reti baca Fatihah, dia ni reti ke tak rukun semayang dan sebagainya. Eloknya kita bagi lebih sikit. Okey, ada satu masalah di mana kita katalah ketika tu cukup 40 orang sahaja. Dia buat teka-teki dalam kitab fiqh. Saya waktu masa ambil tauliah pun kena tanya soalan tu. Soalan dia, orang yang berhadas di masjid tapi orang yang di rumah pun batal sembahyang dia. Orang yang berhadas di masjid, orang yang duduk rumah pun batal sembahyang dia. Kita kata lagu mana boleh jadi begitu? Orang berhadas di masjid, orang duduk di rumah pun batal sembahyang dia. Tak pun mudah lagi kita kata seorang batal, semua batal. Asalnya orang tu batal, dia seorang lah kan. Tapi lah masalah ni, seorang batal, semua batal sembahyang. Itulah pada masalah ketika tu cukup 40 orang sahaja. Dia disyaratkan dalam sembahyang Jumaat ni kekal sekalian 40 orang tu. Pada masalah cukup 40 orang ni lah, kekal 40 orang tu dalam sembahyang dalam keadaan tak berhadas. Lalu contohlah kita buat misal satu dalam kitab fiqh sebut, bila mana seorang tu berhadas, cukup 40 orang ni, tiba-tiba seorang tu berhadas sebelum bagi salam, maka tak kala tu seorang batal, semua sekali batal. Yang kek tadi tu yang kata seorang berhadas di masjid batal, orang di rumah pun batal, yakni pada masalah orang tu lah kita kata seorang tu dia semayang dengan imam pada rakaat yang pertama, yang tu wajib berjemaah. Lalu pada rakaat yang kedua dia niat mufaraqah, dia semayang laju-laju, dia pun berderah balik. Itu boleh. Tapi orang nampak pelik lah kan. Tapi kalau ikut cerita pada hukum ni sah lah. Tapi sebaiknya kita buat ikut imam habis lah kan. Dapat fadilat lebih lagi. Ni cerita hukum yang kita buat lah apa ni. Tapi kalau kita terdesak semua tak apalah buat. Ni duk cerita hukum, mengaji reti dah. Habis bangkit imam pada rakaat yang kedua tu, kita pun niat mufaraqah, baca laju-laju Bismillahirrahmanirrahim, sampai kita pun bagi tahiyat akhir semua, kita pun kerah balik. Orang tak bagi salam ni. Sebab apa? Aku baru mengaji, kita musolli, nak beramai. Mengaji kena beramai. Beramai pun tengok cara juga. Nampak pandai tapi bodoh. Bodoh kat mana? Luput fadilat jemaah yang lebih baki tu dia tak dapat lah. Nampak macam pandai dah ni mengaji fiqh, tapi bodoh kena tak dapat fadilat berjemaah hak baki tu. Kita balik pada masalah tadi. Okey, ketika mana orang tu dia sembahyang Jumaat dengan imam pada rakaat yang pertama,
Lalu pada rakaat yang kedua dia niat mufarakah, dia habis laju-laju, dia pun tahiyat, dia pun balik. Dia balik rumah, mungkin dia lapar nasi dan sebagainya, dia pun balik. Padahal waktu tu jemaah cukup 40 orang saja berserta dengan imam. Ketika mana dia balik itu, kita kata tinggallah 39 orang. Lalu salah seorang daripada makmum yang 39 orang tu berhadas. Berhadas pula sebelum bagi salam. Maka waktu tu seorang tu batal, maka semua sekali batal. Waktu tu kena pergi panggil balik orang hak balik tu, mai balik kumpul kalau boleh, sembahyang balik, buat balik khutbah. Kalau penceraian dia tu lama dah, mana kata sekurang penceraian tu 2 rakaat yang ringkas. Contohlah kita kata daripada sembahyang tadi, daripada turun khatib baca khutbah sampai sembahyang tu lebih pada penceraian yang lama, ni sekurang-kurangnya 2 rakaat yang ringkas. Maka waktu tu kena panggil balik orang hak balik tu, mai balik baca khutbah, dengar khutbah dan sebagainya, baru sembahyang balik. Sebab apa? Sebab tadi seorang tu berhadas. Dia rumit sikit lah masalah tu. Dah lalang kita cerita, kok-kok lah jadi kat kita kan. Dah kita reti dah. Kata tadi tu sembahyang rakaat yang pertama saja, syarat berjemaah kita pun nak buat. Tiba-tiba kita buat waktu tu cukup-cukup 40 orang, main PKP kan. Buat syarat 40 orang saja boleh main sembahyang. Tiba-tiba seorang tu berhadas sebelum bagi salam. Maka waktu tu, maka kalau perceraian tu lama, maka kena ulang balik baca khutbah, sembahyang balik Jumaat. Tapi kalau tadi 40 orang tadi tu azan dah yo. Kalau lah contohlah 40 orang tadi, orang tu balik, tiba-tiba ada orang lain seorang mai, jadi 40 orang balik. Kalau orang tu batal pun tak apa. Sebab waktu tu cukup balik 40 orang. Mana kata kalau orang tu dia tu balik dah, tiba-tiba ada orang lain main tampung dia pula masuk seorang lagi, maka waktu tu cukup 40 orang. Kalau jadi gitu tak apalah. Dan sekurang-kurangnya 40. Lagi pula, yang ni lah qaul yang utama dalam mazhab kita Syafi'i, sekurang-kurang berjemaah pada Jumaat tu 40 orang. Adapun selain pada sembahyang Jumaat, sekurang-kurang jemaah tu berapa? Berapa sembahyang yang selain pada sembahyang Jumaat, sekurang-kurang jemaah tu berapa? Itu kita dah cerita dah itu kita dah lepas pada bab solat berjemaah. Sekurang-kurang berjemaah tu berapa? Sajalah 3 lagi. Enggak apa. Dalam bab sembahyang berjemaah, sekurang-kurang berjemaah tu 2 orang, imam seorang, makmum seorang. Kita peringat balik kan, takut lupa. Adapun dalam sembahyang Jumaat, sekurang-kurang jemaah tu 40 orang berserta dengan imam. Sebab juga ada qaul dalam mazhab lain yang menyebut imam tu tak masuk. Bahkan dalam bab bilangan Jumaat ni, dah tengok dalam kitab Buyatul Tulab, dia sebut 15 qaul berkenaan dengan bilangan sembahyang Jumaat. Lepas tu saya tengok dalam kitab Yaqut Nafis pula, dia sebut 14 qaul berkenaan dengan bilangan orang yang sembahyang Jumaat. Dia kata dan sekurang-kurangnya ini berjemaah tu 40. Maka sekurang-kurangnya 40. 40 tu orang yang kamil, ni orang yang sempurna. Dia tafsir sikit sempurna tu, yakni orang yang akil, balik lagi merdeka. Dan lagi pula disyaratkan pada 40 orang tu, mestilah orang tu orang yang akil, orang yang berakal. Maka keluarlah orang gila. Lagi pula nak disyaratkan pada 40 orang tu orang yang balik. Kita orang Kedah, orang Penang sebut balik. Padahal ghain kan, balik, tapi jadi ain, balik. Baik kat mana bahasa pun tak tahu kan. Lagi pula disyaratkan pada 40 orang tu orang yang balik. Kanak-kanak disyaratkan tak? Tak. Tapi macam biasalah, bagi seorang ayah ni kita suruh dia pergi. Tapi kalau kanak-kanak tu mumayyiz, sah sembahyang Jumaat dia, tapi tak dibilang ke dalam 40 orang tu. Bagi kerti elok. Yang ni syarat pada nak dibilangkan 40 orang tu, mestilah orang tu orang yang akil, orang yang berakal, lagi pula dia balik.
lagi pula mendahaka. Maka kalaulah budak-budak tu tak bayar lagi tapi dia mumayyiz, maka sah sembahyang Jumaat dia, tapi dikira dalam 40 orang tak dikira dalam 40 orang tu. Lepas tu saya tengok lagi kitab Sulam Sibyan, dia nakal daripada kitab Syarqawi. Dia kata 40 orang tu sekalipun masuk jin sekalipun, tapi dengan syarat dia kata jin tu atas rupa manusia. Contohlah kita kata 40 orang dalam kawasan kita ni, contohlah ada perkampungan jin dan sebagainya, kita katalah, kita buatlah contoh kan, kita dalam qaryah ni ada 30 orang, semua hebat-hebat belaka 30 orang ni kasyaf lah kira. Lepas tu dalam perkampungan kita ni 30 orang ni pun ada perkampungan jin. Jin tu ada 10 orang. Bila mana semayang Jumaat tu, kita nak buat semayang Jumaat kat kawasan kita ni, kita manusia 30 orang, jin 10 orang, maka dikira dah semayang tu sah semayang Jumaat. Tapi dengan syarat apa? Jin tu atas rupa manusia. Tapi kalau jin tu kita tak nampak dia sebagainya, maka itu tak sah, tak boleh dibilangkan dalam 40 orang. Syarat dia mestilah jin tu atas rupa manusia. Dan lagi pula kita maklum, jin ni depa ni mukallaf, lahir-lahir terus jadi mukallaf. Kita jadi mukallaf lepas daripada kalau perempuan keluar haid ataupun mani. Kalau kita orang lelaki keluar mani ataupun cukup 15 tahun kalau tak keluar mani ataupun tak datang haid kan, maka kita balik umur waktu tu. Adapun jin ni lahir-lahir terus balik, terus taklif semayang tu atas depa, terus kena puasa. Yang tu jin bezalah dengan kita kan. Tak tahulah jin tu dia lahir, dia besar mana sebagainya. Itu kena tanya orang yang pandai lah. Cuma perbahasan jin ni, bila mana dia lahir terus ditaklifkan hukum sembahyang tu atas dia. Mana kata jin lahir-lahir ni, kalau lahir-lahir tu terus kena sembahyang terus. Kita lahir-lahir bayi nak sembahyang guna, kita nak suap makan pun tak reti mau lagi kan. Tapi berbeza dengan jin. Jin ni lahir-lahir terus jadi mukallaf. Mana kata bila mana jin lahir saja terus diwajibkan atas dia pun sembahyang. Puasa pun sama juga. Hak mana yang ditaklifkan atas mukallaf ni, jin dan manusia, maka ketika mana depa lahir tu terus ditaklifkan hukum tu atas depa. Lagi pula 40 orang tu lagi mastautin, lagi disyaratkan pula 40 orang tu orang yang sah sembahyang dirinya, yakni sah sembahyang dirinya, yakni ikut rukun-rukun sembahyang. Lagi pula dia kata orang yang 40 orang tu yang nak dibilangkan dalam 40 orang tu mesti orang tu orang yang mastautin. Dia berbeza dengan orang yang mukim, dengan orang yang musafir. Kita kena reti dulu apa takrif mukim, musafir dengan mastautin. Adapun takrif musafir kita maklum dah. Kita bakat-bakat duk guna dah. Nak pergi mana? Aku nak pergi musafir. Patutnya dia kata aku nak pergi safar. Sebab musafir tu isim fa'il kan. Musafir tu kita lah. Kita waktu tu jadi musafir, orang yang pergi musafir. Kita tak nak pergi mana? Aku nak pergi safar Ustaz, nak pergi jalan sikit. Di mana? Di Kuala Lumpur. Pergi mana? Pergi ziarah anak aku Ustaz. Itu kita panggil musafir. Iaitulah orang yang dalam perjalanan 2 marhalah. Dhabit 2 marhalah tu banyaklah. Ada kata 90 km, ada kata 89, ada kata 81. Itu ikutlah kita nak ambil yang mana-mana. Cuma kita nak pegang 90 lah. Ada orang nak pegang 89, ikut. Maka yang tu takrif musafir, orang yang dalam perjalanan 2 marhalah. Orang yang musafir ni, dia kalau dia sembahyang Jumaat, maka dia ni tak dibilangkan dalam 40 orang tu. Tapi dia wajib Jumaat tak? Wajib Jumaat kalau dia keluar selepas fajar. Mana kata hari Jumaat tu dia keluar selepas daripada terbit matahari, mana kata terbit fajar shadiq, masuk waktu subuh tu, mata tak kala tu, kalau dia keluar musafir, lagi pula dia kena yakin dia boleh sembahyang Jumaat di tengah jalan nanti.
Kalau dia keluar juga berserta dengan dia tak yakin dia boleh sembahyang Jumaat di tengah jalan, maka haram safar dia tu waktu tu. Sah lah dia punya tu, tapi haram perbuatan dia tu. Contohlah kita kata guna, kita nak keluar musafir hari Jumaat. Kita fikir kata, aku ingat nak keluar pukul 8 pagi lagi lah. Kita berkata selalu duduk sampai lah ke 12 boleh sampai dah. Boleh dah sembahyang Jumaat di sana. Berserta dengan kita yakin. Waktu tu kalau kita keluar lepas subuh, berserta dengan kita yakin boleh sembahyang Jumaat pada tengah jalan, maka itu tak berdosa. Yang berdosa ni orang yang dia keluar selepas sembahyang subuh. Dan dia tahu kata, aku ni kalau keluar ni mesti terlepas sembahyang Jumaat nanti di tengah jalan, maka itu berdosa. Maka orang musafir ni maklum tak wajib bagi dia Jumaat. Kalau dia sembahyang Jumaat juga dikira dalam 40 orang, dia ni tak dibilang dalam 40 orang. Yang tu yang pertama, musafir. Yang kedua pula orang yang bermukim. Mukim, kita panggil orang yang bermukim. Khaf tu kita tukar jadi ka. Bermukim, dia mukim. Orang yang bermukim ni orang yang dia niat tinggal di satu kawasan lebih daripada 4 hari, lagi pula tak masuk hari pi dan hari balik. Lagi pula dia tinggal dalam kawasan tu lebih daripada 4 hari tadi kita kata. Maka tu dipanggil orang yang bermukim. Mana kata dia tinggal lebih daripada 4 hari dalam kawasan satu kawasan tu dan tak masuk perjalanan pi dan balik dia. Mana kata lebih daripada 4 hari, ikutlah dia tinggal 10 tahun ke 40 tahun ke dalam satu kawasan tu, maka dia dikira orang yang bermukim. Berbeza dengan orang yang mastautin, maka yang ni lah yang nak dibilangkan dalam 40 orang ni. Adapun orang yang bermukim tak dibilang dalam 40 orang, tapi wajib Jumaat tak? Wajib Jumaat pada dia. Seperti kita kata lagu mana? Contohlah kita duduk di Padang Serai, kita asal tempat kita tu Padang Serai lah. Lalu kita ada kerja urusan sebagainya, pi duduk di KL 3 bulan. Waktu tu kita di KL tu kita dekat orang yang bermukim. Bukan musafir dah. Sebab musafir ni 3 hari. Adapun bermukim ni lebih pada 4 hari. Ada kata lebih pada 3 hari. Lebih pada 4 hari tak masuk perjalanan pi dan balik. Maka ketika tu kita dekat orang yang bermukim sebab kita tinggal lebih pada 4 hari. Disebabkan kita ada kerja dan sebagainya semua tu. Waktu tu kita dekat orang yang bermukim, wajib dia Jumaat atas kita. Wajib Jumaat atas kita. Tapi dibilang tak dalam 40 orang? Tak dibilang kita dalam 40 orang. Tapi wajib sembahyang Jumaat. Yang tu orang yang bermukim. Adapun orang yang mastautin. Orang yang mastautin ni kita kata orang yang tinggal dalam satu kediaman, lagi pula dia tak keluar melainkan kerana hajat. Yang kita bagi takrif mudah-mudah ni saya tengok dalam kitab Yaqut Nafis. Mana kata orang yang tinggal dalam satu tempat kediaman, lagi pula dia tak keluar daripada tempat dia tu melainkan kerana hajat. Dan ada dhabit juga, mastautin ni orang yang tinggal dalam satu kawasan berserta dengan dia niat nak mati kat situ. Sekalipun dia keluar pergi dekat lain. Kita buat misal ke mana? Kita katalah kita orang Padang Serai. Kita memang asal orang Padang Serai ni lah. Kita kata kampung halaman kita. Tiba-tiba kita kena kerja dan sebagainya, hidup di KL 10 tahun. Tapi lah hati kita, aku niat nanti kalau ada peluang nanti aku nak balik juga kampung halaman aku. Maka ketika tu di KL tu kita mukim, di Padang Serai itulah mastautin kita. Di KL tu wajib Jumaat tapi tak dibilang 40 orang. Tapi kalau kita balik Padang Serai, wajib Jumaat serta dibilang 40 orang. Boleh tak? Faham tak tu? Itu beza, bagi beza mastautin, mukim dengan apa? Musafir. Lepas tu dia kata, maka jika ada dalam 40 itu yang tidak sah Jumaat sembahyangnya, seperti ada setengahnya tidak tahu membaca Fatihah, yakni tidak kena membaca setengah daripada huruf Fatihahnya, jika taksir pada belajarnya, maka iaitu tidak sah sembahyang dirinya. Dan
nanti dia akan cerita pula berkenaan dengan orang yang dalam 40 orang tu tapi dia tak sah sembahyang dia, seperti orang yang baca Fatihah tak kena, ataupun dalam kitab disebut ummi. Ummi ni orang yang baca Fatihah tak kena pada huruf dia. Maka orang yang macam ni, kalau dia cuai pada belajar ataupun dia tak cuai pada belajar, adakah dia dikira dalam 40 orang ataupun dia tak dikira dalam 40 orang? Yang tu nanti kita sambung nanti pula pada perbahasan berkenaan dengan orang yang ummi, yakni orang yang Fatihah dia tak kena. Thumma qala wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah nanti kalau habis bab Jumaat ni kita sambung balik baca kitab Faridah tu. Kitab Faridah tu kita tinggal lama dah. Kita musalli Faridah tak mau mengaji sudah. Tutup guru kata musalli Faridah tak mau mengaji sudah. Tu dah kata ke orang yang tak mau mengaji lah. Kalau kita ada main mengaji ni tak apalah, baguslah. Kalau orang yang tak mau mengaji, musalli Faridah tak mau mengaji sudah. Nanti kita sambung balik selepas daripada perbahasan main Jumaat ni habis. Nanti dia akan bahas juga berkenaan dengan macam kita kata mahasiswa lah kan. Mereka pergi keluar, contohlah pergi di mana UU mana-mana, UKM atau sebagainya kan. Kita kata bagi misal, mereka duduk dalam UKM tu, lalu mereka buat masjid dalam tu. Orang yang dalam UKM tu, lecturer dia, orang pelajar dia, student dia semua tu, kalau ikut betul-betul orang dalam tu, orang apa kita kata? Orang yang bermukim. Bila orang yang bermukim ni, maka dia sah main Jumaat dia, tapi tak dibilang ke 40 orang. Lalu macam mana pada masalah tu? Sebab syarat nak bilang 40 orang tu mustatin. Ketika tu pelajar-pelajar ni dia pergi di UKM tu dan pergi buat pula semayang dalam UKM tu. Padahal lecturer-lecturer yang ada kat situ pun semua orang luar. Mereka disebabkan mereka main mengajar, student-student main mengaji di situ, maka mereka tu tak dikira mustatin. Nanti dia akan bahas juga berkenaan dengan masalah tu. Masalah tu pun jadi petikan yang banyak juga kan. Maka kita berhenti di situ, nanti kita sambung balik. Wallahu a'lam. Moga-moga apa yang disampaikan pada hari ini boleh manfaat dan boleh kita sebab pada orang lain yang tak ada kat sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina as-siratal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.